hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar terus melakukan. Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, warih membaca, warih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti baru sekarang, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan Negeri Sembilan. Perpustakaan Negeri Sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar terus melakukan. Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, warih membaca, warih berjaya. Di sini kami Perpustakaan Negeri Sembilan memacu gaya hidup masa depan. Kualiti tertinggi kami berikan, warih membaca, warih berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemar di jiwa. Marilah kita berganti baru sekarang, memegang amanat yang telah diberi. Mari bersama majukan perpustakaan, perpustakaan Negeri Sembilan. Perpustakaan Negeri Sembilan memberikan hikmat yang cemerlang, memegang mandat yang telah diberikan agar terus melangkah dan berjaya. Di sini kami berbakti menempuh dugaan, mendatang bersatu menggapai kejayaan, memegang amanat yang diterima, memupuk budaya, membaca agar tersemat di jiwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana. Hari ini kita bersua lagi dalam program Sembang-Sembang Perpustakaan yang dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan. Sembang-Sembang Perpustakaan kali ini kita menjemput tetamu daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia ataupun MCMC Negeri Sembilan. Jadi sebelum saya memperkenalkan diri, saya daripada mewakili Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan mengucapkan ini satu Ramadan. Satu Ramadan maknanya satu hari kita berpuasa. Saya mewakili Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan mengucapkan dan selamat berpuasa kepada tuan-tuan dan puan yang berada di luar sana. Moga-moga kita mengakhiri pada 30 Ramadan insya-Allah 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Okey, hari ini kita bersama dengan kami iaitu Sembang-Sembang Perpustakaan. Sembang-Sembang Perpustakaan dia punya orang kata tajuk ada keselamatan cyber. Orang kata keselamatan cyber ni tanggungjawab siapa yang dia peranan siapa yang bertanggungjawab, adakah polis, adakah adakah orang kata jawatan lain. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan iaitu Encik Ahmad Faizal Rohaizat, itu timbalan pengarah MCMC Negeri Sembilan. MCMC Negeri Sembilan ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Apa khabar tuan? Baik tuan. Alhamdulillah sihat. Sihat. Puasa ini puasa. Orang kata puasa pertama ni kan sahur apa ini tuan? Kalau ikutkan saya sahur nasi dengan telur je. Nasi alhamdulillah. Jadi orang kata bangun tu sahur ada keberkatan yang dekat bila kita bangun. Betul walaupun tu. Orang kata pun walaupun 2-3 biji kurma. Betul tak tuan? Betul tuan. Okey tuan. Sebelum kita memperkenalkan orang kata kalau tak kena maka tak bercinta lah. Tak kena kita tak tahu. Jadi boleh tak tuan memperkenalkan diri tuan ni lah, latar belakang tuan, adakah asal orang Negeri Sembilan ke? Berkerja kat sini ke? Dah berkerja sini jatuhlah hati berkahwin nak orang Negeri Sembilan ke? Boleh tuan memperkenalkan diri tuan? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan. Pertamanya terima kasihlah kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan kerana menjemput pihak MCMC untuk inilah sembang-sembang perpustakaan ni kan. Okey, kalau ikutkan nama diberi Ahmad Faizal. Lahir Melaka lah. Oh, Melaka. Banyak agak travel. Saya lahir sekolah rendah Melaka. Lepas tu sekolah menengah Perak. Lepas tu sekolah pindah Selangor pula. Ayah sekarang ke? Ayah saya orang Perak. Oh, Perak. Mak orang Terengganu. Berpindah keluarga apa cikgu? Tak ada. Dia mak bapa saya dulu telekom. Memang kono lah anak sana kan. Lepas tu kalau ikutkan saya punya latar belakang pendidikan, saya ada ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan elektronik. Kemudian saya sambung ijazah sarjana muda dalam perniagaan pentadbiran. Business admin di UTM. Kalau ikutkan saya bersama MCMC pada tahun 2014 lah. 2014 mula-mula terus masuk Jabatan Siasatan. Dekat HQ lah, dekat Ibu Pejabat. Kemudian lepas 2020, hujung tahun 2020 baru ditempatkan di Negeri Sembilan lah. Bawah kita panggil unit Kawal Selia dan Pematuhan. MCMC ni pun ataupun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia ni kalau di Sembilan ni di mana pejabat Kalau ikutkan kita betul-betul bersebelahan dengan Majlis Bandar Raya Seremban dekat Forest High. Oh, kat Forest High lah, Sabolah lah. Sabolah. Tuan, MCMC ni lah kalau kita nak tahu MCMC ni peranan MCMC orang luar tu tak tahu, orang tak tahu MC ni apa. Kalau contohlah kalau ada satu rangkaian telco bermasalah, dia akan telefon DM. Sebenarnya TM itu pun adalah salah satu konsesi ataupun syarikat komunikasi. Betul. Jadi fungsi MCMC ni tuan pada untuk penjelasan untuk orang ramai di luar tuan. Okey, sebelum saya masuk kepada fungsi dan peranan MCMC ni, kita cerita sikit pasal apa ni kita panggil industri komunikasi dan multimedia ni. Sebab nama pun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia kan. Okey, kalau kita tengok dulu macam
industri komunikasi dia buat hal dia je. Dia macam komunikasi lah, tak kisah telefon ke apa kan. Tapi multimedia ni dia lebih pada penyiaran. Kita sebab tu kalau dulu dia ada akta telekomunikasi, ada akta penyiaran. Dia dua cabang berbeza. Dua cabang. So tapi kita nampak macam kita tengoklah evolusi teknologi industri komunikasi dengan multimedia ni kan. Kalau kita tengok dulu, okey, telefon lah. Dulu kita zaman 2G, SMS dia kan. Tiba-tiba dah masuk 3G, dah ada internet sikit, internet slow lah kan, tapi boleh lah jalan kan. Boleh, betul. Boleh ambil gambar sikit, gambar pun, video pun 3GP macam tu kan. Lepas tu, sekarang dah boleh WhatsApp semua kan. So nampak macam industri komunikasi ni macam untuk mudah alih lah kan. Daripada 2G, 3G, 4G, 5G kan sekarang ni kan. Lepas tu daripada, kalau yang wire pula, dulu pakai besi, sekarang pakai kaca kan, fiber optik kan. So industri tu okey, itu part industri komunikasi. Tapi part industri multimedia pula. Kalau kita tengok dulu mula-mula penyiaran ialah pasang TV, TV1, TV2, TV3. Betul. Tiba-tiba Astro masuk. Sekarang lepas tu masuk Unify TV pula kan, pakai internet kan. Tapi sekarang dah pakai Netflix, pakai semua internet kan. So kita nampak macam benda tu dia nak bergabung sama. Dia macam kena bersama. Betul. So sebab tu macam MCMC itu ditubuhkanlah. Kita di Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia adalah satu badan berkanun yang mengawasi lah industri komunikasi dan multimedia ni. So apa yang kita kawal selia? Kita kawal selia daripada segi teknikal. Teknikal ni lebih pada macam okey, kita nak masuk 5G ni. Apa benda 5G ni kan? Kenapa? Macam kita nak namakan dia 5G kan? Kenalah laju, kena boleh macam adalah syarat-syarat dia kan. Itu dari segi teknikal lah. Lepas tu daripada infrastruktur kena pakai macam mana, antena macam mana semua kan. Frekuensi macam mana, sebab macam bila kita cakap frekuensi ni, kira frekuensi ni dia macam sumber bumi jugalah. Sebab macam radio, frekuensi dia tu je. Memang dapat radio tu je. Dia tak boleh, orang lain tak boleh kacau. Tak boleh tengok. Kalau orang kacau, dia kena saman lah kan MCMC. So itu dari part teknikal. Lepas tu daripada kita juga kawal selia daripada segi ekonomi lah. Bila kita cakap ekonomi ni, daripada bil, kalau dulu kan mahal gak kan. Sekarang tapi yelah, bila dah macam inisiatif kerajaan, harga tu makin murah kan. Sebab macam bila pengguna dah ramai, sepatutnya harga patut lagi murah lah kan. So lepas tu persaingan antara industri pun tak adalah yang ni harga murah, kan semua beli yang tu pula kan. Tapi lain tak ada. Mana dia kawal di segi harga. Betul tu. Kita tak nak macam persaingan tu macam ada yang monopoli macam tu lah. Itu dari segi kita panggil kawal selia ekonomi. Kemudian kawal selia sosial, bila dah boleh WhatsApp semua ni macam-macam lah orang hantar kan. Macam-macam lah, boleh hantar video ke, audio ke, itulah macam-macam lah. Macam-macam lah. Tak terbatas lah kan. Saya tak nak cakap apa kan. Dunia tanpa sepadan. Betul tu. So kita kena kawal sosial tu juga. Tapi kalau ada aduan kita terimalah. Itu dari segi sosial. Kemudian last sekali kita panggil perlindungan pengguna lah. Apa-apa pun pengguna ni perlu dilindungi lah. Lepas tu kalau ikutkan punca kuasa kita ada 4 akta lah. Kita ditubuhkan dengan melalui Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Lepas tu kita punya punca kuasa Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Lepas tu kita ada Akta Perkhidmatan Pos, sebab kita pun pos ni salah satu cara untuk berkomunikasi kan. So kita pun kawal selia perkhidmatan pos dan kurier. Kemudian kita ada Akta Tanda Tangan Digital. Tanda tangan digital ni lebih pada macam sistem lah. Kalau kita tengok macam LHDN tu, bila kita dah isi nak e-filing semua kan, kita kena masuk password balik untuk kita sahkan tu tanda tangan kita lah. Macam bank-bank ni pun sama tuan. Kalau bank Yang teknikal yang kalau selalunya macam mana nak cakap, dia lebih pada tanda tangan macam ialah surat kan kita tanda tangan tu kan. Ni macam kita dah buat e-filing, kita nak sahkan betul lah kita yang duk claim ni claim tu kan. Betul ke kau yang claim? So kau kena sahkan balik. Maksudnya kau bila kau type kau password tu, tu kau dah tanda tangan digital lah kepada dokumen yang kau declare tu. Macam itulah. Lepas tu last sekali Akta Perdagangan Strategik. Ni lebih pada sebab macam Akta Perdagangan Strategik ni dia banyak guide agensi yang terlibat macam MITI, custom semua, sebab dia lebih pada barang import. So
salah satu barang-barang import adalah barang-barang komunikasi lah. So tak nak FCC pun kena pantau lah benda-benda komunikasi yang masuk ni kadang-kadang, sebab kita risau lah cakap benda ni macam remote kereta kan, tapi takut dia digunakan untuk buat bom ke apa. Betul. So itu pun kita kena kawal selia lah benda tu melalui Akta Perdagangan Strategik tu. Kalau tengoklah tuan, tuan cerita tadi ada kawal kawal selia pengguna atau pengguna, perlindungan pengguna. Lepas tu ada, saya tengok ni ada komunikasi dan multimedia. Multimedia ni termasuk nama apa semua. Dari segi yang tuan cakap, kalau ada komunikasi ni, dari segi macam mana yang selalu orang kata kawal selia yang orang kata yang menjadi dan jadi orang kata menjadi apalah yang menjadi yang kawal selia betul. Kalau ikut kawal selia komunikasi betul. macam tinggal lagi yang popular yang ada yang sedang dia apa, adakah telco ni punya apa ke? Kalau ikut statistik aduan lah, sebab saya tak ada nombor betul, tapi kebanyakan aduan yang kita terima memang berkenaan dengan isu liputan dan inilah kualiti inilah. So memang macam apa pun kita kita kena pastikan, yelah kita dah bayar bil, pengguna dah bayar bil kan. Perkhidmatan kena ada. Kena cantik lah seperti yang apa pun, sebab tu kita macam kita akan kawal selia industri kita. Bila ada aduan ke apa, kita akan macam tanya balik lah, kenapa kat sini tak ada line kan. So bila tak ada line, apa plan untuk selesaikan aduan ni kan. Dia kena nak tak nak kena sediakan ada penyediaan lah. Tapi kalau katalah satu tempat tu ada line dia, sebenarnya dekat situ line dia pencawangnya adalah A, telco A. Tapi telco yang kita pakai ni telco B. Saya tak nak sebut. Tapi dia kata kenapa pencawang ada besar tapi line kurang. Tapi kat situ dekat pencawang tu dia tak ada tulis ini untuk telco A, tak ada. Kat sini memang liputan ni adalah telco A, tapi telco B ni ada tapi macam ada tak ada. Macam mana tuan macam tu tuan? Okey, kalau ikutkan kan patutnya pengguna bolehlah kalau macam telco dah buat aduan kepada telco dah cakap memang diorang pun tak boleh nak sediakan penyelesaian bagi aduan tu kan. Dia bolehlah macam nak tukar, pengguna ada hak lah untuk tukar kepada telco yang okey itulah kan. And then macam charge ke apa ke, kena discuss lah dengan telco macam mana penyelesaian terbaik kan. Kita akan masuk campur bila macam kita pastikan macam benda tu adil lah bagi kedua-dua pihak kan. Sebab kita macam kita kawal selia ni, kita tak boleh lah macam beratkan mana pihak kan. So tapi macam itulah, nak promote sikit lah, kita pun ada macam kita panggil jendela lah. Kalau kita pergi website jendela.my tu, kita boleh check lah kalau kat kawasan kita tu apa yang lain yang okey. Kat situ semua ada. Kita just masuk koordinat kita ataupun location kita lah. Nanti memang kita boleh tahu kat situ ada talian tetap ke, ada kalau yang telco ada line apa yang okey. Line mana kita boleh orang kata boleh scan line apa yang ada kawasan tu. Betul. Kalau ikutkan kita bila kita pin tu kat situ dia akan tunjuklah line apa yang ada. Yang ada lah. Kalau kita pakai B tu memang line tu ada line A. Jangan haraplah line B tu nak mencanak ke mana. Jadi tak boleh lah nak barang apa yang ada, memang line tu ada kan. Makna kalau ikutkan kita jendela ni, kita memang betul lah nak memperluaskan liputan tu kan. Tapi macam kadang-kadang kita perlukan masa, so kita bagi yang telco A dulu masuk kan. So biar at least ada orang dapat, kita panggil kesalih hubungan tu lah kan, dapat coverage tu. So itulah kita panggil pelayanan jendela kita itulah. Yalah, sebab macam dulu saya ingat tahun 5 tahun 6 tahun lepas yang budak duduk atas pokok untuk belajar untuk dapat line tu kan. Dekat line tu. Dekat Sabah kan. Benda-benda salah. Telap jendela, saya bila tuan sebut jendela ni tak pernah, saya ada terbaca pernah menang award di luar negara. Betul tu. Kita pun baru menang award dalam tahun ni lah. Tahun ni kan? Betul tu. Tapi betul lah kita menang award lah. Okey. Saya pernah jendela pernah menangi lah. Mungkin dia punya inisiatif, dia ada kategori yang betul, menang. kita diiktirafkan lah. Jendela ni. Okey. Tuan, kalau kita keselamatan cyber. Sekarang ni orang sebut keselamatan cyber. Apa
yang kategori MCMC fikir yang kata yang orang kata keselamatan cyber macam mana yang MCMC beliau tu, Wan? Okey, kalau ikutkan itulah salah satu macam sebab kita kawasan ni kan, dalam akta kita pun ada cakap lah, kita kena pastikan macam apa ni keselamatan rangkaian ni lah. So kalau ikutkan bila kita cakap pasal keselamatan cyber ni, bila cakap pasal keselamatan adalah jenayah kan. Betul. Bila cakap jenayah ni, jenayah cyber ni pun dia ada 2 jenis. Ada 3 lah saya boleh cakap. Macam satu kita panggil, saya tak tahu bahasa Melayu dia, saya cakap bahasa Inggeris dia, cyber dependent crime. Cyber dependent crime ni dia betul-betul bergantung pada alam cyber je lah untuk dia nak lakukan jenayah tu. Contoh macam hacking kan. Hacking ni memang dia kena ada komputer, kena ada internet. Baru dia boleh buat jenayah tu lah kan. Penggodaman ni. Lepas tu macam phishing yang website bank ke apa kan, bila nak attack website lain ke. Itu memang dia panggil cyber dependent crime. Maksud dia jenayah tu dia memang bergantung pada cyber lah. Betul. Okey. Kemudian kita panggil cyber enabled crime. Cyber enabled crime ni maksud dia macam okey, contoh macam judi. Judi kita boleh main fizikal kan. Tapi dia boleh juga melalui cyber. So macam tu dia panggil macam jenayah tu ada je dekat dunia nyata tapi boleh di cyber kan. Macam itulah dia digital kan. Digital kan. Betul tu. So macam yelah macam bila kita cakap pasal jenayah ni pun yelah dulu judi buat fizikal, dulu Koris dan menang kan. Dulu macam apa ni nak tipu jual beli pun macam dah order barang, dah SMS tapi tak dapat kan. Tapi sekarang dah guna WhatsApp lagi senang kan. WhatsApp link je semua. Okey, lepas tu macam MCMC ni kita nampak macam sebab kita yang membolehkan jenayah ni berlaku sebab dia melalui rangkaian tu kan. Network tu kan. Network tu kan. So kita MCMC ni kita lebih sebab kita ada kita bukan bergantung pada akta je lah sebagai instrumen kita untuk kawasan apa ni industri ni kan. Kita juga ada macam kita panggil mandatory standard, kita ada peraturan-peraturan untuk macam peraturan teknikal sama ada barang teknikal ataupun spektrum, adalah banyak lagi peraturan kita punya instrumen tu kan. So daripada situ selalunya kita guna macam sama ada kita panggil arahan Suruhanjaya Commission Direction ataupun kita tetapkan standard mandatory lah. So macam contoh macam baru-baru ni sebab macam banyak scam ni banyak melalui website kan. Bila orang klik dapat SMS, orang main klik je kan. Touch and go dapat RM1,000 lah. Main klik je link kan. Tak fikir apa dulu, klik dulu kan. So kita baru-baru ni kita dah arahkan telco apa-apa SMS yang ada link minta block. So kalau tuan-tuan semua sedar macam sekarang ni dah tak ada lah SMS yang ada link yang boleh picit. Betul. Ataupun nombor telefon. Yang ada pautan link, sila tekan. Betul tu. Sekarang ni SMS tu dah tak dibenarkan. Tak kisahlah daripada bank ke, daripada mana-mana agensi kan, dah tak boleh bagi link melalui SMS. So sebab kita nampak macam orang ni bila orang hantar SMS link kau main tekan ke, kau tak check dulu ke apa kan. Link. Dia sebenarnya tekan tu bukan nak RM1,000 tu. Betul tu. Dia bukan nak tekan. Betul ke? Bila kita klik kat situ, orang kata keinginan nak tahulah. Kadang-kadang fikir RM1,000 tu satulah nak guna RM1,000. Tapi nak tengok betul tak betul, tak nak tekan klik tu kan, tuan. Betul. So itulah, itu salah satu kita panggil macam kita punya reaktif punya lah. Bila ada insiden kita akan keluarkan solution lah kan. Lepas tu daripada proaktifnya kita banyak bagi advokasi lah, contoh macam program kita hari ni lah. So kita macam kita ada program klik dengan bijak lah. Klik dengan bijak ni memang kita banyak memberi pendedahan lah kepada macam dia bukan macam lebih kepada kesedaran pengguna tu sendiri. Sebab macam kita pun bila cakap dunia cyber ni, yelah kita tak boleh nak harapkan pihak berkuasa je kan. Sebab macam kita tengok tadi, orang hantar link, pengguna yang tekan dulu. Kita nak halang pun nak buat macam mana kan. So macam kesedaran tu sangat penting lah.
Tuan, saya yang kita ulas satu-satu. Yang berkenaan yang satu tadi yang Tuan cakap apa? Yang first tadi yang scam apa dia? Yang dependent apa dia? Oh, cyber dependent. Cyber dependent. Sebab kebanyakan saya ada terbaca lah satu surat khabar ke saya tak lupa. Saya ada baca satu. Dia kata kebanyakan di luar negara, kebanyakan yang kena hack ni banyak melibatkan akaun lah, duit. Iaitu transaksi yang berlaku di banyak yang berlaku di airport. Banyak benda tu hack banyak di airport. Betul. Saya tak tahu benda tu betul. Macam mana benda ni dia orang boleh hack berlaku tuan. Selain orang kata dah tukar, saya tak tahu lah, ada 2-3 perkara lah. Macam mana boleh berlaku tuan? Kalau ikutkan, jelas kebanyakan yang diorang cakap bila kat airport ni, sebab kadang-kadang airport ni dia bagi wifi percuma. Ya, betul. Bila wifi percuma ni, itulah kadang-kadang dia bergantung pada sistem telefon ataupun laptop kita lah. Sebab bila kita yelah, wifi ni selalunya teknologi sekarang lah, sebab macam bila ada banyak isu, teknologi pun berubah lah untuk menangani isu-isu ni kan. Kalau ikutkan macam bila kita kadang-kadang bila kita log tu wifi free ni, dia akan tanya ni wifi office ke, wifi rumah ke, wifi public kan. Kalau boleh kita pilih lah public tu, so macam ada punya security tu lebih sikit lah. So macam nak share macam mungkin folder yang pernah di share akan dia block lah, dia ada restriction dia lah. Sebab macam yelah, pengguna macam contoh macam Windows ke apa kan, dia pun macam dah tahu pengguna ni macam bukan ada masa pun nak pilih mana satu kan. So dia bagi 3 pilihan je. So kita pun pilih lah yang sebetulnya kan. Lepas tu kalau boleh itulah, sebab nak cakap itulah sebab sekarang banyak isu kita guna mobile kan. Mobile ni memang tak dinafikan, memang paling ramai pengguna. Kalau kita ikut data, saya baca lah, data 2020 MCMC punya, memang lebih daripada 80% orang akses internet ni memang guna mobile je. Dan untuk laptop lebih kurang 30%, dan untuk komputer hanya dalam belas-belas je lah. So bila kita nampak dekat phone ni, itulah phone ni dia pun macam, yelah saya pun sebab macam ada phone brand China, ada phone macam-macam brand lah kan. Macam-macam brand. Lepas tu bila macam-macam brand, banyak macam-macam dia pula operating system dia kan. So daripada segi keselamatan tu, yelah macam konon iPhone dia claim dia paling selamat semua kan. Tapi tu saya tak pastilah sebab setakat ni sama je kan. Betul. Selagi benda bersistem kan. Sebab macam itulah bila kita cakap pasal hacking ni, kadang-kadang yang banyak yang kita terima aduan lah. Sebab banyak macam dia bagi link untuk kita install benda tau. Macam contoh, macam yelah, penjenayah ni kadang-kadang dia pandai juga. Dia macam contoh dia, itulah bila kita cakap part penjenayah ni, dia banyak tempat promote. Dia promote kat WhatsApp, kat Facebook pun dia boleh promote, sampai Facebook pun tak boleh detect yang mana satu betul, mana satu tak kan. Lepas tu dia akan bagi link. Bila tekan link tu masuk WhatsApp. Masuk WhatsApp, oh encik nak contohlah banyak yang perkhidmatan dia panggil mate. Ada isu perkhidmatan mate lah. Dia cakap macam, oh encik nak gunakan perkhidmatan mate kami ke? Masuklah WhatsApp. Mula-mula tekan link tu masuk WhatsApp kan. Lepas tu dia cakap, saya nak kalau boleh ni, sebab yelah dia tengok pun macam perkhidmatan mate ni murah semua kan. Ataupun loan pun ada, sebab yelah dulu kita nak pinjam duit sama ada bank ataupun yelah kita panggil peminjaman berlesen lah kan. Kalau ikutkan tu dulu, tapi sekarang dah boleh buat online pula. Tapi pinjam online ni, yelah dia cakap pinjam 1,000 bayar 1,000 kan. Tapi sebenarnya tak. Dia lebih lah. Contoh dua perkhidmatan ni lah, dia akan bagi link WhatsApp. Bila kita masuk WhatsApp tu, dia cakap, oh kalau nak guna perkhidmatan kami ni, install benda ni. Lepas tu dia pun main install je. Selalunya kalau boleh, janganlah install apa benda yang luar daripada kita panggil Google Store ataupun App Store tu lah, yang tak didaftarkan ni. Sebab macam bila kita dah install tu, memang dia akan dapat semua data kita. Makna dia sekarang ni kalau nak install mesti dia melalui Play Store. Play Store kalau saja. Luar pada Play Store mana benda Jangan. Okay. Sebab macam banyak kes, yelah
selepas dia install je memang penjenayah tu akan dapat semua maklumat dalam telefon tu, tak kisahlah app apa semua dia guna, dia boleh tengok apa phone kita tengah tengok apa semua. Dia dapat semua maklumat kontak-kontak kita. Semua aktiviti kita lah dia tahu. So bila kita dah install, contohlah buat loan tu kan, kita dah install app tu untuk buat loan. Memanglah nampak duit masuk kat bank, masuk kat bank kita 500. Lepas tu bila mangsa ni tak bayar, mulalah dia nak ugut. Oh, kau ingat aku tak tahu? Aku tahu kawan kau ni. Ni semua kawan kau. Dia bagi ahli semua yang dia dah dapat kontak sebab kan bila dah install app tu kan. So dia akan ugut. Kalau kau tak bayar 1,000 ni, 1,000 setiap hari ke tak tahulah macam mana dia ugut kan. Aku akan sebar gambar kau, dia edit lah gambar buat jenayah ke apa kan. Dia ni tak bayar duit ke apa kan kat kawan-kawan kau. So nak tak nak memang macam malu jugalah kan bila dah jadi benda ni kan. Kalau terjadi macam tu lah tuan, macam terjadilah. Saya tak kata, saya nak kata kalau ikut cerita tuan ni banyak terjadi. Dan salah satu pelbagai lah, ada yang ada masuk saham lah, dia kata saham ni nak benang macam ni, nak dapat 5,000 kena top up. Kalau ikut kalau ikut kita boleh fikir kita dah masuk saham, dah tentu kita dah ada duit. Kenapa dia nak pakai duit kita untuk nak keluar duit tu? Kita dah boleh fikir, tapi dia fikirkan 30,000, 40,000 nak keluar. Jadi kita transfer. Tapi dari segi boleh tak kalau kita dah detect orang ni tuan? Kalau yalah mungkin dari segi telefon, dari segi boleh ke kita boleh detect orang kata kategori penjenayah lah, penjenayah. Okey, kalau macam kita tengok, kalau sebab macam bila kita cakap scam ni lebih pada polis lah. Tapi kita FCSC kita banyak bagi maklumat, bantuan teknikal lah kita panggil, sebab kita ada forensik, kita ada jabatan untuk jabatan keselamatan rangkaian kan. Kita tahu macam mana modus operandi, boleh tahu macam mana modus operandi dia semua kan. Tapi macam bila cakap nak dapat maklumat tu, dia bergantung juga. Sebab macam kalau kita tengok macam bila kita masuk duit kat bank ada akaun keldai kan. Nombor telefon pun ada akaun keldai. So macam memang kalau kita pergi pun macam boleh dapat orang tu, contoh masuk duit kat bank tu. Nanti polis pun tahan orang tu pun tak tahu apa. Dia cakap macam dia macam saya pernah buat akaun ni tapi saya bagi kad kat orang lain semua kan. Kesian jugalah, tapi macam itulah siapa suruh bagi kan. Dia senang maklumat peribadi ni sebenarnya benda ni sulit, betul tuan? Betul tu. Contohlah maklumat peribadi. Kadang-kadang kita pelik lah, kadang-kadang kalau tiba-tiba orang daripada syarikat sesuatu benda tu dah boleh tahu nombor telefon kita, boleh tahu kalau contoh kita boleh tahu maklumat kita lah apa betul. Benda cik tengah melalui WhatsApp apa semua. Kadang-kadang macam mana dia orang tahu nombor telefon, adakah nombor telefon kita tu ataupun nombor telefon kita yang kita memang dah senang sewenang-wenang yang dia orang boleh dapat melalui telco apa semua tu. Kalau ikutkan telco tak boleh bagilah sebab dia terikat di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi kan, di bawah Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Tapi itulah kadang-kadang dia bukan macam mana nak cakap, memang tak dinafikan lah, mungkin adalah kebocoran data tu kan. Sebab macam orang cakap data ni sekarang ni macam minyak lah. Kalau dulu kita cakap macam Petronas tu kaya sebab dia banyak minyak kan. Tapi sekarang siapa yang ada data, Mark Zuckerberg dia punya data lagi besar kan, lagi kaya dia. So tapi penjenayah pun ada juga dia punya data tu. Tapi macam pengumpulan data kadang-kadang macam bukan kebocoran maklumat pun, kadang-kadang kita sendiri yang macam bagi kat penjenayah. Contoh macam Macau scam, kita ambil contoh kan, macam LHDN. Dia call kita, lepas tu dia cakap, hello saya cakap dengan siapa ni kita pun cakap, tengah cakap dengan Ahmad Faizal ni, nombor IC encik apa yang saya nak check. Lepas tu kita pun bagi nombor IC penuh kan. Dia pun kumpul maklumat kita, encik duduk mana ya. Okey betul-betul. Encik memang ada hutang dengan LHDN ni, 20,000 ni. Tapi kalau nak selesaikan boleh je cara mudah. Macam tu lah. Secara tak sedar kita dah bagi data tu sebenarnya kepada penjenayah tu. And then dia orang pun banyak kumpul-kumpul benda tu, and then untuk jual kepada penjenayah lain. Benda ni macam itulah, sindiket ni dia macam banyaklah sumber dia boleh buat. Betul. Sebab kalau kita tengok kan,
Kebanyakan banyak kalau banyak terjadi yang melibatkan duit lah. Betul tu. Kalau RM20,000, RM500,000 dia hilang, makau scam apa semua ni kan. Betul. Kalau nak cakap pasal jenayah cyber ni banyak sangat jenayah macam-macam trend sekarang ni. Kita lagi maju dia. Betul maju tu. dia kan. Macam ni lah kalau kita tengoklah macam sebab macam teknologi ni kita nampak boleh jual barang mudah. Itu kebaikan digital ni kan. Senang jual online. Tapi senang kena tipu online. Senang kena curi data online juga. So daripada satu kebaikan tu ada dua keburukan. Dia sebenarnya data tu lah. Data bagi saya macam dulu macam saya pernah baca. Data kita ni perlu dirahsia walaupun kita berurusan dengan apa. Data kita perlu rahsia sebab dengan satu nombor IC dia orang boleh jumpa kita macam-macam, kita boleh jumpa nombor IC kita, betul tak? Kalau ikutkan, yelah kita panggil dekat internet ni, kalau ada orang pandai lah, kita panggil open source lah. Kadang-kadang boleh je kita cari sendiri macam apa ni, data-data ni kan. Kadang-kadang Google pun boleh jumpa. Cuma itulah, kita pun boleh check lah. Kalau ikutkan, adalah satu website ni macam saya check memang data saya, nombor telefon saya, email saya pun memang dah pernah terdedah lah sebelum ni. So macam kalau ikutkan memang itulah, nak tak nak memang benda tu once dah tersebar tak boleh buat apa lah. Saya ada pengalaman lah dulu. Mungkin nombor telefon saya ni ada tersebar nombor telefon. Tapi mungkin scammer baru nak belajar kot. Dia tukar nombor tapi pakai gambar saya. Ni dia mengaku diri saya, nama saya ni boleh pinjam tak 500 ni dia WhatsApp kat saya, nama Zainuddin dia. Kau mana satu ni dia. Mula pada situ bila dapat maklumat tu kita dah sebar luaskan pada yang lain. Kalau ada orang kata ni bukan nombor akaun saya, nombor akaun nak. Jadi macam mana memang orang kata macam senang ada orang. Betul tu. Lepas tu yalah itu pun salah satu caranya lah dia orang boleh buat kan. Handphone kan. Kadang-kadang sekarang ni banyak isu macam Telegram kena hack lah. Telegram kena hack, memang dia masuk akaun kita. Kalau boleh itulah macam Telegram ke WhatsApp ke apa-apalah social media kita panggil aktifkan yang two-way authentication. Betul. Maksudnya macam kita kena ada password, lepas tu nanti bila nak login kena masuk PIN ke. Dia kena ada dua authentication tu lah. Kalau boleh, lepas tu apa-apa social media ke Telegram ke WhatsApp, pastikan kita linkkan dengan email kita, nombor telefon kita. So bila kita nak recover tu senang lah. Bila kena hack ke apa kan. Betul. At least lepas tu pastikan macam janganlah password email, password ni semua sama. So memang senang, satu guna semua password. Memang password bank pun tu dah, yang tu pun tu dah. Semua clear, cantik clear. Kalau boleh akaun bank satukan password. Akaun social media satukan password. Akaun yang lain-lain kerja ke apa satukan password. So macam bila kerja guna password ni je. Itu salah satu tips lah untuk bagi password lah. Tapi kalau boleh jangan guna satu password untuk semua lah. Memang sekali kena hack, semua kena hack. Semua tinggal kenangan dalam tu, tinggal kena kad dan ni tinggal kenangan Betul. Dalam dah kosong dia. Sebab hacker ni pun kadang-kadang yelah dia boleh je ambil apa-apa email kan, dia try password kan, dia orang banyak masa kan. Sebab saya masa adalah satu saya dengan taklimat keselamatan macam kata wifi yang kita guna dia pun kadang-kadang dekat wifi tu boleh tukar walaupun dia beli wifi katalah wifi wifi dia. Waktu dia boleh hint dia boleh guna DIN juga. Jadi betul. Kalau ikutkan tu macam kita panggil masking lah. Macam boleh nama ni, even nombor telefon pun sekarang boleh masking. Kalau ikutkan sebelum ni adalah saya macam orang maskkan nombor telefon pejabat Negeri Sembilan kami untuk scam orang. So tapi itulah bila kita dapat ni kita macam yalah kita akan itulah part MCMC ni kita akan jumpa dengan industri. Kita akan tanya macam mana benda ni boleh terjadi. So macam mana kita nak overcome benda ni. Mana scam MCMC ni akan pastikan kalau melibatkan mobile macam tuan cakap tadi lah. Misalnya tadi link sila klik link ni untuk jadi benda tu yang kita dari segi kita kontrol dari segi situlah. Betul tu. So itulah tugas MCMC lah kita dalam
membendung dan memberi bantuan teknikal lah kalau berkenaan dengan jenayah-jenayah cyber ni. Tip lah tuan. Kita orang ni, saya ni pun bukannya orang macam tuan orang teknikal kan. Tip ni lah macam tadi salah satu tip kat handphone tu kita kena ada password. Ada tak tip-tip lain yang boleh bantu orang daripada orang kata terus kena tipu kena apa. Okey, first kali kalau boleh jangan overshare maklumat kita. Yalah, kita faham kadang-kadang kita ni dok ambil gambar rumah kita lah, ambil gambar nombor plate kereta, ambil gambar birthday semua. So macam dari situ kadang-kadang penjenayah ni pun dia boleh macam try nombor plate kereta dia, try nombor birthday. So kalau kita banyak sangat terlebih share maklumat kita ni, penjenayah pun dia akan macam cubalah untuk guna maklumat-maklumat tu. Apa yang ada dia cuba main tukar lah kan. Betul tu. Bukan tak boleh share tapi macam jangan overshare. Macam kita pergi mana semua kalau penjenayah nak cari kita, nak rompak kita ke apa, tengok dia ni asyik keluar berduit je. Tahu kita selalu makan kat mana semua. Memang kena agut kat situ kan. Kemudian password tadi itulah macam jangan guna satu password je untuk semua benda. And then kalau macam aplikasi-aplikasi yang kita guna untuk lebih pada komunikasi dengan social media ni, kalau boleh aktifkanlah two-way authentication tu untuk keselamatan. Sebab macam tapi itulah phone kita ni and then jangan install aplikasi-aplikasi yang luar daripada Play Store dan juga App Store. Ini maklumat saya pun kena wakan ni. Kadang-kadang tak ada ni kita main. Betul, kadang-kadang kita faham macam alamak kena bayar nak pirate punya kan. Tapi saya tak nak encourage ni. Tapi itulah kalau boleh jangan download lah benda-benda pirate sekarang ni sebab macam sekali kita dah install tu memang dia dah pegang lah phone kita. Memang kalau datang pun sometimes memanglah dia kita install kat sini tapi penjenayah dia kat luar negara. So nak cari memang ambil masa tapi itulah kena kalau boleh jangan install benda-benda. Saya ada satu kursus saya pergi tu. Macam kata kalau bagi password ni, kalau 6 password tak sampai seminit dah boleh hacker ni boleh. Betul. Kalau 16 password selamba dia orang bagi kan. Saya pernah ikuti dan dia kata memang selamba 16. Itu yang kalau kita password mesti ada nombor besar, huruf kecil. Betul. Ikut je syarat yang ditetapkan sebab rasa sekarang pun macam tak tahulah bank memang dah tetapkan kena ada huruf besar, huruf kecil, nombor dengan simbol. Diorang kata itu pun diorang boleh pecah, tinggal lagi makan masa. Betul. Jadi dia perlukan masa. Betul tu. Kalau lagi panjang lagi panjanglah masa. Lagi panjang lah dia. Kalau dekat 16 tutup mata dah buat. Betul tu. Saya kat pernah saya nama Zainuddin Zailan. Okey ni apa dah. Kejap. Ini email kan dia. Dah tahu. Keluar email semua keluar. Boleh itulah. Kadang-kadang kita pun boleh je Google maklumat kita tengok macam sejauh mana maklumat kita terdedah kat alam cyber ni kan. Kalau macam checklah nombor IC kita ke, nombor telefon kita kan. Tengok macam mana sejauh mana kita punya ni maklumat ni ada dekat internet tu. Kita pun boleh tengok sendiri. Kan. Dah tuan, kita dah bagi tip tadi salah satu. Mungkin ada orang kata kalau terjadinya kes-kes macam scammer apa semua ni, tanggungjawab SKMM ni bukannya macam apa, bukannya mencari penjenayah tapi beri maklumat. Kita bantuan teknikal lah. Teknikal bantuan teknikal dengan kita kawal selia industri lah untuk mengekang. Mana kalau pengguna yang kena kena buat report dekat SKMM ke ataupun macam mana tuan? Kalau yang kena tu. Kalau kan kita ada inisiatif barulah MCMC dengan bawah Kementerian Komunikasi Digital, kita panggil NSRC. Yang kalau apa-apa kalau kena scam hubungi 997. Oh 997. National Scam, saya pun tak pasti lupa. Tapi itulah. Tapi apa-apa pun kena buat report polis dulu. Sebab kita SMC kalau buat report pun kita tak ada kuasa nak sekat bank kan. Kita hanya kawasan industri komunikasi ni kan. Kalau untuk bank tu memang kita tak ada kuasa lah nak sekat, nak stop orang transfer duit kat bank kita ke apa kan, keluarkan lagi duit daripada bank kita kan. Apa memang kena buat report polis dulu. So polis lah boleh ambil tindakan siasatan lah, ataupun kalau boleh contact bank terus cakap macam block dulu. Betul, block dulu, freezekan akaun dulu. Okey. Tuan, MCMC di Negeri Sembilan ni
orang kata program banyak program yang akan diadakan lah. Mungkin ada program-program yang tuan nak dimaklum kepada orang ramai di luar sana. Mungkin ada program kesedaran, pendidikan, ataupun kalau sekolah-sekolah nak tengok ni mungkin ada ataupun apa. Mungkin ada program-program yang contohlah sekolah nak bekerja sama. Mungkin SKMM boleh bantu pelajar ataupun bantu orang luar sana. Ada tak program-program berhampiran ni? Setakat ni kita ada merancang lah macam untuk buat jelajah anti scam negara. So kita akan jelajah setiap negeri lah. Itu cadangan lah. Saya tak pasti kita dapat sebab tu peringkat ibu pejabat kan. Tapi untuk program Klik dengan Bijak mungkin kita akan wawarkan lah kalau ada dekat tempat-tempat dekat kan. Mana program-program tu boleh tengok di FB? Kalau ikutkan kita pun ada Facebook Klik dengan Bijak, boleh follow. Klik dengan Bijak. Klik dengan Bijak. Facebook, Instagram, YouTube, boleh lah. Kat situ banyak lah kita bagi pendedahan tentang keselamatan cyber ni untuk kita bersedialah menghadapi ni kan, sebab macam itulah teknologi berubah, kita pun kena berubah juga. Betul. Okey tuan, mungkin ada tuan nak sampaikan mesej-mesej kepada orang ramai lah, supaya tidak ada kena scammer, tak boleh hilang duit. Nak kaya ni, hilang duit ni poning kepala kan. Itulah pesanan saya, kalau macam ada call daripada mana-mana agensi ke apa, jangan layan. Just kalau macam polis ke LHD call, cakap tak apa saya pergi pejabat. Tak pun call dulu agensi tu terus untuk sahkan benda ni kan. Kemudian jangan klik link-link yang tak dipercayai lah. Daripada mana-mana orang yang kita tak kenal, jangan tekan link. Okey, saya rasa macam itulah. Apa-apa keselamatan cyber ni bermula daripada diri kita sendiri. Kita panggil kawalan kendiri lah. Apa-apa kita kena bersedia kita. Sebab kita pun nak pantau semua orang buat apa, tak boleh. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan, salah satu benda yang boleh kata orang kata sebulannya pertama yang ialah melibatkan jenayah keselamatan cyber ni adalah melibatkan banyak menggunakan mobil kan. Betul tu. Pertama yang saya yang saya nampak, yang orang kata nak mengawal maklumat peribadi atau kita ni, apa-apa yang melibatkan kita, kadang-kadang dapat kat WhatsApp ni dalam mana anda memenangi 1,000, anda akan memenangi, akan memenangi, sila klik ini untuk akan kan, klik. Itu pertama. Mana bila link tu dah tak ada lagi dah. Mana MCMC dah kawal dari segi itu. Pertama. Yang keduanya, tadi yang tuan cakap tadi, yang maklumat kalau ada telefon ataupun kena pastikan sumber betul. Dengar mulut, tinggal lagi nak bagi maklumat peribadi. Mana maklumat kita, nombor IC ke, nombor telefon ke apa, jangan bagi sehinggalah tuan-tuan perempuan boleh call pejabat yang berurusan. Contoh siapa-siapa yang berurusan, tak apa, nanti saya jangan berurusan nombor IC, maklumat peribadi melalui telefon kita. Jadi saya rasa yang itu sedikit yang kita boleh orang kata kontrol kita punya keselamatan lah. Sebab orang kata banyak melibatkan duit senai kan, banyak melibatkan kehilangan duit. Jadi itu ya, mana pelindungan maklumat peribadi adalah kita punya tanggungjawab kita lah. Jangan sewenang-wenangnya kita nak memberi maklumat itu kepada orang luar lah, walaupun melalui telefon, kecuali kita berurusan terus kepada jabatan ataupun kaunter mana-mana kita berurusan terus, barulah kita bagi maklumat. Kalau dalam atas telefon ni, talian ni, kita kena elakkan boleh. Itu saja tuan-tuan, sebanyak kata tip yang diberi pada tuan-tuan, iaitu Cik Faizal, Timbalan Pengarah MC Negeri Sembilan, berkenaan tentang keselamatan cyber. Saya rasa sikit sebanyak tuan-tuan dan puan dapat dapat maklumat yang boleh dikongsikan kepada ramai. Jadi itu saja hari ini. Terima kasih Cik Ahmad Faizal.
atas sudi menerima orang kata jemputan kami untuk berkongsi maklumat. Kami perpustakaan ni berkongsi maklumat kepada tuan-tuan dan puan di luar sana. Berkenaan maklumat-maklumat yang boleh tuan-tuan orang kata bolehi. Jadi saya mewakili Pembinaan Perpustakaan Awal Negeri Sembilan mengucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang sudi mendengar di FB Live kami iaitu Pembinaan Awal Negeri Sembilan. Hingga kita berjumpa lagi dalam program-program FB Live akan datang. Itu saja daripada kami. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa untuk itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.